sebenarnya niat kita yang paling asas, paling utama sekali, di samping kerja kita dibayar gaji untuk buat benda tu, adalah memang kita buat kerana benar-benar nak tengok Palestin bebas. Dia bukan sekadar buat benda tu semata-mata untuk lunaskan atau pelangsaikan, sempurnakan kerja kita sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Adam Nira Bintino Azli dalam segmen Semeja Bersama CGM. Okey, episod-episod sebelum ni sudah beberapa orang staff yang telah pun ditemu ramah. Jadi untuk episod kali ini kita bawakan pula seorang gadis yang cantik jelita, manis senyumannya, salah seorang staff yang penuh dedikasi, iaitu Cik Lia Mariam. Terima kasih. Saya tak nak panggil Cik, saya tak suka panggil Cik sebab tak rasa santai, so saya panggil Lia Mariam. Macam biasa kan? Mar, biasa kan nama. Yam, Li, Yam Ya. pun boleh, Mariam pun boleh. Mariam. Okey, Mariam Alright. So, okey, Mariam bersama kita hari ni. Mariam merupakan seorang penterjemah, kedudukannya sebagai seorang penterjemah di dalam CGM. Tapi tak dinafikan tahap pengetahuan Mariam dalam isu-isu berkaitan dengan Palestin pun agak tinggi lah. Juga menjadi antara rujukan juga buat kami staff di CGM ni. Okay, saya serahkan pada Mariam untuk memperkenalkan diri sedikit sebanyak berkaitan dengan latar belakang, nama, umur, kalau boleh disebut, latar belakang pendidikannya, asal dari mana. Silakan. Okay, bismillah, Assalamualaikum. Okay, saya ringkas lah kan. Okay, nama diberi Lia Mariam binti Faisal. Biasa kalau kawan-kawan ataupun di sini semua panggil Mariam lah kot. Jarang sangat lah panggil dia kan. So saya berasal daripada Pasir Mas Kelantan, tapi lahir di Perak, dan terus balik ke Kelantan lah. Saya di CGM sebagai penterjemah lah. Penterjemah untuk sama ada bahan-bahan cetakan, juga kalau perlukan penterjemah kalau dalam meeting dan sebagainya. So saya dan Afifah lah, partner saya, akan berada di sana. Okay, pergi tu kan. Latar belakang pendidikan. Okay, so saya graduan daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dalam jurusan Bahasa Arab dan Kesusasteraan, grad tahun lepas, akhir tahun lepas, Konvo tahun lepas. Saya ada satu soalan. Mariam asal Kelantan, tapi lahir di Perak. Jadi orang Kelantan atau orang Perak? Oh, saya lahir di Perak sebab waktu tu parents saya, panggil kalau cikgu tu, Cikgu? mula-mula panggil apa perkataan tu? Praktikal? Dia macam Posting? Posting, ya. Posting di Perak. So saya lahir dah di sana. Dan lepas 2 tahun terus balik Kelantan lah, sebab memang family saya berasal daripada Kelantan lah. So menetap dan membesar di Kelantan. Okay, faham. Okay, Mariam sebagai penterjemah di Siti Gaza Malaysia, maknanya memang bahasa Arab Mariam antara yang terbaik lah di antara kami staff di sini kan. Maksudnya kalau contoh tim-tim Gaza datang tu, memang kita orang tak faham lah apa yang dia cakap kan. Yam lah faham, Yam dengan Fifa faham. Jadi apa menjadi seorang penterjemah di CGM? Apa yang membuatkan atau menggerakkan diri Yam untuk apply kerja dekat CGM? Apa tarikan dia? Okay, so first thing first, bila kita sebut tentang penterjemah ni ataupun dunia terjemahan ni, dia sebenarnya berkaitan dengan bahasa lah kan. So basically saya memang minat bahasa Arab, walaupun malas lah, tak serajin orang lain lah, tapi minat tu boleh dikatakan minat yang mendalam jugalah. So apa-apa yang berkaitan dengan bahasa Arab, dia membuatkan saya rasa macam aku kena buat lebih baik lagi. Maksudnya kita nak ada improvement dalam bahasa. So waktu tu sebab baru je grad, tengah tunggu kombo. So bila nampak ada peluang kerja kosong di CGM ni, dan sebagai posisi untuk penterjemah, so saya ambil lah peluang dan grab peluang ni tersebut. Walaupun menurut saya mungkin agak kurang confident sebab kita baru daripada fresh graduate nak masuk alam pekerjaan dengan
bagi saya waktu tu agak berat lah dengan posisi penterjemahan. Tapi ala kulli hal kita cubalah yang terbaik. Okay, Mariam dah bekerja di dalam CGM dan memang apply bahasa Arab yang mana orang panggil bahasa Al-Quran kan, dekat, lebih mudah, dekatlah dengan Al-Qurannya. Tapi soalan saya tak related dengan tu pun sebenarnya. Saya nak tanya apa first impression Yam ketika masuk ke dalam CGM? Saya ada expectation saya sendiri ketika saya mula apply kerja di Cinta Gaza Malaysia lah. So saya menjangkakan saya akan masuk dalam, kita akan terjun dalam bidang kemanusiaan, which is kita akan menjangkakan dia adalah circle orang yang bekerja untuk misi-misi kemanusiaan. Maksudnya mungkin dari segi sudut masa bekerja dia tak sama dengan office hour yang lain. Kita mungkin akan ada waktu-waktu kecemasan yang kita perlu ada untuk kita sumbangkan tenaga dan fikiran kita kan. So itu adalah expectation pertama saya lah bila kita apply kerja di CGM. Dan bila saya masuk, hari pertama saya menjejakkan kaki ke pejabat Cinta Gaza Malaysia, saya agak dia macam bukan shock, dia macam kagum ke, kalau ada perkataan lebih tepat sebab saya melihat rupanya ramai tenaga-tenaga muda di CGM. Sebab saya menjangkakan mungkin ada, kalau kita tengok di pertubuhan kemanusiaan lain kan, kebanyakan mereka adalah muka-muka orang yang 30-an, 40-an kan. Tapi bila kita masuk di CGM, rupanya hampir kesemuanya adalah belia-belia ataupun orang-orang yang berusia 20-an kan. Kalau 30-an pun 3 orang je. So kita nampak energetik lah kat situ. Nampak circle kita adalah circle orang-orang yang bersemangat, boleh buat kerja lebih dan sebagainya lah. Kiranya expectation awal Mariam berkaitan dengan macam yang cakap tadi kan, turun untuk misi-misi kemanusiaan ke apa. So apa yang saya boleh konkludekan dekat ayat penjelasan Mariam tadi, sebenarnya bekerja di dalam NGO tidaklah semata-mata turun padang menghulurkan bantuan. Tidak, sebenarnya kita di dalam NGO lebih daripada itu. Banyak lagi benda yang kita buat. Betul. Macam orang mungkin beberapa kadang-kadang ada orang fikir hanya kutip sumbangan, bagi sumbangan. Belakang tabir lah kan. Banyak kerja belakang sebenarnya tabir. Banyak di belakang tabir. Dan macam yang pernah terjadi pernah dibicarakan sebelum ini dengan staf lain, kita punya penyelidik yang tersendiri. Maksudnya kita nak tahu lebih daripada itu, bukan hanya untuk menerima dan memberikan sumbangan. Okey, Yam. Bercakap tentang isu Palestin. Isu Palestin itu sendiri kita tahu satu isu yang sangat lama. Sebelum kita lahir lagi. Macam mana kalau saya boleh tahu tahap pengetahuan Yam berkaitan dengan isu Palestin ini sebelum dan selepas berada di dalam CGM? Okay, so menarik soalan tu. Dia sebenarnya pada pengamatan saya lah kan, rata-rata lah rakyat Malaysia, dia sebenarnya dah ada satu attachment lah dengan Baitul Maqdis ataupun Palestin tu sendirian. Tapi dia adalah satu attachment yang berteraskan ataupun didasari dengan emosi. Maksudnya kita sayang, kita cinta dekat Baitul Maqdis, kita sayang, kita nak berjuang untuk Palestin, untuk pembebasan Palestin dan sebagainya kan. Tapi setakat tu je. Maksudnya sejak daripada kecil saya memang dah dibesarkan dalam didikan mak ayah yang menerapkan tentang perjuangan Palestin, kena cinta Baitul Maqdis, Al-Aqsa tu apa, Palestin tu apa kan. Dan kita kenal tokoh-tokoh pejuang, Syekh Ahmad Yasin, siapa lagi, Yahya Ayyash dan sebagainya sejak kecil. Dan bezanya apabila saya masuk ke CGM, kita mengenali sisi-sisi Palestin ni yang didasari atas dasar faham dengan ilmu-ilmu. Maksudnya kita ada maklumat-maklumat sebab kita membaca, kita buat kajian dan sebagainya kan. Itulah perbezaannya. Sebelum ni kita hanya ada attachment dari sudut emosi sahaja. Maksudnya kita sayang.
Dan benda tu dia berfasa lah. Bila ada serangan, bila ada pencerobohan ke atas penduduk Palestin di Gaza dan sebagainya, waktu tu je kita akan rasa marah, kita rasa nak menyumbang dan sebagainya kan. Tapi biasanya bila kita ada ilmu, kita akan rasa sebenarnya ruh perjuangan tu sentiasa ada dan perlu disuburkan. Sebab kita tahu tujuan kita kan. Dia macam beza lah. Dia sebenarnya bukan beza sikit, dia beza banyak lah bila kita ada ilmu tu sendiri. Inilah dia seorang gadis yang bernama Lia Mariam. Ada salah seorang daripada kami katakan Mariam ni dalam diam-diam ubi berisi. Sebab dari tutur katanya sendiri memang tu berisi. Bukan berisi tu Mariam, bukan. Kata-katanya, tutur katanya ada isi. Mungkin pada setengah orang macam pendiam, tapi agaknya bila dia bersuara penuh dengan hikmah. Okey, seterusnya, selama Mariam berada di dalam CGM, walaupun mungkin belum cukup lama, tapi saya percaya banyak yang Mariam dah lalui. Kalau sudi untuk berkongsi, mungkin Mariam boleh sharekan apa pengalaman ataupun kejadian ataupun apa-apa benda, apa-apa perkara yang berlaku yang masih segar dalam ingatan Liam, yang mungkin akan Liam ingat sampai bila-bila ke. Okey. Maksudnya dia macam momen-momen manis lah macam tu dengan tim momen CGM. manis ke ataupun momen yang tak disangkakan ke. Maksudnya sepanjang hari-hari bekerja di CGM lah. Tapi lebih manis kalau yang manis lah. Okey. Kita cuba memaniskan lah. Memaniskan dia. Okay. Sebab kita nak yang indah je. Betul? Okey. So saya masuk ke CGM pada September tahun lepas. Sekarang dah masuk 6 bulan kot. 6 setengah tahun. 7 bulan. Hampir setengah tahun lah. So kalau ikutkan timeline tu, tak banyak sangat. Bagi saya tak banyak sangat lah kita keluar ataupun, sebab saya tak pernah turun misi lagi. Kalau turun pun turun untuk event dan sebagainya lah. So kalau biasa, kalau untuk diringkaskan, sebenarnya ada beberapa lagi yang kita turun bersama. Maksudnya ada 2-3 hari kita duduk bersama di luar office. So pada ketika itulah kita akan rasa ukhuwah tu kan. So antara momen-momen yang saya rasa macam dia bukan terkesan, dia macam sukanya macam tu. Sukanya duduk sini macam tu kan. Adalah waktu kita lawatan ke? Lawatan ke Kedah tu lah. Sebab waktu tu selain daripada kita punya retreat dan brainstorming, which is saya menyaksikan lah semua masing-masing dengan idea, dengan buah fikiran masing-masing kan. Perjalanan ataupun rehlah lawatan tadi ke Kedah tu antara momen-momen yang saya bakal ingatilah. Sebab itu adalah momen terindah pada alam pekerjaan yang pertama saya. Macam gitu. Sebabnya kenapa? First sebab ada Tuan Adi sekali. So seorang yang sangat bersemangat, seorang, bagi saya, sosok tubuh yang hebat, yang sentiasa bersemangat. Saya tak pernah nampak dia yang tak bersemangat lah kan. Betul. Kalau duduk dengan dia tu mesti je ada pesanan-pesanan dia nak suruh kita kan, dengan task yang dia beri supaya kita share juga dekat Facebook dan media sosial kita kan, apa yang kita dapat. So kita akan dapat rasa bila kita duduk dalam persekitaran yang begitu, maksudnya persekitaran yang bersemangat, kita pun akan turut terkesan sebenarnya kan. Bagi saya itulah antara momen, antara ke yang manis lah, yang paling manis sekali. Antara ke satu-satunya? Setakat ni yang paling manis lah. Betul, sebab saya pernah terdengar macam orang kata bila kita nak mengenali seseorang itu, kita perlu travel dengan dia, sebab bermusafir bersama. Di dalam sepanjang pemusafiran tu kita akan mengenali kepribadian seseorang kan. Jadi macam masa trip kita ke Kedah tu pun dia macam, sebab kita bersama, so dari situ pun kita dapat mengenali antara satu sama lain. Sebab kita tak ada orang lain masa tu, ada kita je. Kita betul. Menarik. Saya pun tak teringat dengan trip ke Kedah tu. Betul. Manisnya ukhuwah itu kalau kita letakkan keikhlasan pada dia. Betul. Okay.
Itu adalah pengalaman yang Mariam rasa macam yang indahnya, yang manisnya. Tapi sepanjang Yam pernah bekerja ni, apa yang Yam suka dengan CGM? Maksudnya macam, seronoknya ada dalam CGM, ada benda ni. Kalau kat luar aku rasa tak dapat kot benda ni lah. Ataupun mungkin macam saya bagi contoh lah, kebanyakan staff yang duduk kat kerusi tu, dia akan cakap kebajikan. Okay. Kalau boleh Yam bagi something yang different ke, maksudnya macam selain daripada kebajikan, apa yang Yam rasa menarik di CGM? Okay, so untuk jawapan pertama mungkinlah jawapan yang sama juga. Kebajikan, dari sudut kebajikan memang CGM jagalah kan. Ada benefit-benefit yang berbagai yang kita rasa macam rugi aku kalau keluar dari CGM macam tu. Okay, tapi side that, bagi saya adalah ketua-ketua lah, ketua-ketua jabatan, sisut sendiri yang ada cara fikir yang dia perlu support anak buah dia, yang ada cara fikir yang macam mana menjelami sebelum menghukum, macam tu Maksudnya bagi saya, sebab macam saya sendiri bawah advokasi dan penerbitan, saya sangat, kalau ada boleh bagi bintang, saya bagi 5 bintang, per 5 bintang overall, 5/5 lah pada HOD saya. Sebab bagi saya itu adalah contoh terbaik lah kan. Dan bukan setakat HOD saya juga, cuma saya tak tahulah di keadaan, tapi saya yakin semuanya all is well kan. Dan dengan ada setiap kali every weekly meeting, setiap Jumaat pagi kita akan duduk baca Al-Kahfi bersama, ada sharing. Dan di situ sebenarnya walaupun kita nampak simple dan klise sebenarnya, tapi dekat situ kita nampak kita punya macam TJ sendiri, cara dia delegate ataupun cara dia melontarkan, memberi nasihat dan sebagainya. Dekat situ bagi saya dia precious lah, dia bernilai lah kat situ kan. Sebab lah kita susah nak jumpa sekarang majikan-majikan yang tak menghukum terus anak buah macam itulah. So Tuan Johan, Tuan Syami mungkin boleh consider untuk naikkan gaji Yam. Betul lah, saya setuju benda tu. Okay, Yam chill. Itu antara jawapan yang mungkin lain sikit lah kot. Maksudnya macam, sebenarnya banyak benda yang kita boleh katakan positif, banyak benda yang positif dalam CGM ni yang membuatkan kita rasa semangat terus nak bekerja kan. Even mungkin ukhuwah di antara kita pun ada yang terjaga lah. Dan paling seronok bila kita meletakkan satu objektif yang sama tu, kita setiap hari Jumaat antara benda yang kita selalu buat adalah bacaan Al-Kahfi. Lepas tu dalam masa yang sama, kalau ada masanya kita ada training of trainer. Dari situ kita boleh refresh balik niat kita, apa tujuan kita ada dalam CGM. So bila kita ada satu objektif yang sama, itu yang membolehkan kita bergerak bersama. Betul ke saya cakap? Betul. Saya macam banyak mengelaluk je. Betul. Okay. Tadi saya dah tanya berkaitan dengan isu Palestin, pengetahuan Yam sebelum dan selepas. Maksudnya saya setuju dengan kenyataan Mariam. Maksudnya sebelum itu berlandaskan emosi, dan mungkin juga itu yang berlaku pada masyarakat kita di luar sana. Yang bila sokongan itu bermusim kerana mereka tidak faham 100% sepenuhnya apa yang berlaku dan kenapa sebenarnya kita ni nak kena teruskan sokongan kita terhadap Palestin, buat itu Maqdis. Jadi benda itu kita tak salahkan mereka, sebab mereka pun tahu apa yang mereka diberitahu kan. Jadi itulah menjadi tugas dan tanggungjawab kita di dalam CGM ataupun mungkin NGO Palestin lain untuk advocate, untuk mendidik. Jadi kalau macam Mariam diberi peluang untuk sampaikan beberapa pesanan buat masyarakat di luar sana tentang Palestin. Maksudnya, contoh kalau macam saya diberi peluang, saya nak cakap kenapa pentingnya kita kena terus sokong Palestin, bukan secara dengan bermusim. Oh, okey.
So macam kalau Mariam sendiri, apa yang Mariam rasa pesanan yang Mariam nak sampaikan buat masyarakat di luar tentang Palestin? Okay, apa yang saya nak sampaikan kepada masyarakat luar dalam isu Palestin lah kan. So apa yang saya ni secara peribadi saya berpegang lah, bagaimana kita cintakan tanah air kita kan, bagaimana kita cintakan negara Malaysia kita sebagai tanah air, sebagai tempat rumah kita duduk sejak generasi nenek moyang kita lagi. Begitu jugalah saudara mara kita seagama, seakidah di Palestin yang begitu menyayangi dan mencintai tanah air mereka. Tapi apa yang membezakan kita dengan mereka adalah bila mana mereka dijajah, mereka sanggup untuk berdiri, mempertahankan, berjuang, dan mereka tak lari kan. Walaupun ada yang lari, tapi hanya segelintir sikit saja yang lari. Maksudnya ada, mereka kebanyakannya Muslim memang ada untuk mempertahankan tanah air. Jadi pesanan saya kepada kawan-kawan dan masyarakat sebangsa dan satu Malaysia di luar sana, isu Palestin sebenarnya bukan isu umat Islam sahaja. Malah lebih lagi lah, seharusnya kita sebagai umat Islam untuk rasa ini adalah isu kita bersama. Tapi untuk sahabat-sahabat bukan Muslim di luar sana, ia sebenarnya lebih juga boleh dikatakan memang ia adalah isu kemanusiaan, which is Palestinian sekarang telah dijajah, maksudnya telah dirampas hak. Bukan setakat tanah air mereka dirampas, mereka memang, kalau kita umpamakan, kalau kita dijajah, Malaysia dijajah dan dihalau keluar, kemana lagi kita nak pergi kan. So itulah apa yang dilalui dan dirasai oleh saudara kita Palestinian di sana kan. So usahalah dan buatlah apa yang termampu, kerana penilaian itu adalah atas usaha kita, bukan atas apa yang kita berjaya menghasilkan. Usaha kita yang akan dinilai. So usahalah apa yang kita mampu, sikit ke banyak, berusaha. Maksudnya itulah usaha tu tak ditinggalkan. Betul. Kalau kita mampu untuk membacalah. Kalau kita mampu untuk sebarkan tentang isu-isu, tentang berita-berita tentang Palestin, buatlah apa yang termampu kita buat. Kerana akhirnya Allah juga yang akan menilai dan memberi kemenangan itu sendiri kan. Sebab tiada usaha yang sia-sia. Betul. Tiada usaha yang sia-sia. Saya teringat masa zaman sekolah, ustaz saya pernah pesan, jangan pernah berhenti untuk doakan untuk saudara-saudara kita di Palestin, Syria dan negara-negara Islam bergolak. Sebab boleh jadi doa kita itu yang Allah makbulkan dan mereka pun bebas. Dan juga kalau kita terlupa untuk doa, maksudnya kita abaikan mereka, kita tak terfikir pun pasal mereka, kita tak tahu, mungkin itu yang akan disoal nanti di akhirat. Kenapa kau tak ambil tahu tentang saudara-saudara kau, macam tu. So macam Mariam kata, usaha. Dan semudah cara untuk kita care pasal Palestin adalah doa lah. And ni kalau kita tak doa, apa lagi kita nak menyumbang kan. So, sebab doa tu adalah tanda ingatan kita bagi mereka. Mungkin kita tak cukup duit, tapi melalui doa itulah tanda ingatan. Tanda ingatan kita. Baik, menginsafkan. Okay, Mariam, soalan yang kedua terakhir lah saya agak tadi kita dah sentuh Palestin, sebab memang kita punya topik untuk segmen ni Palestin CGM itu je. Saya nak tahu juga, tadi itu pesanan untuk masyarakat, kawan-kawan kita kat luar. Macam mana pula untuk harapan Mariam untuk CGM? Mariam nak cakap apa? Harapan untuk CGM ataupun pesanan untuk kawan-kawan dalam CGM ke, ataupun harapan untuk Palestin sendiri ke, itu Mariam apa yang terlintas? CGM sendirilah kan. Okay, so secara peribadinya pesanan untuk tim CGM and keluarga CGM sendiri, saya retweet balik tadi apa yang sebutkan, usahalah atas kapasiti masing-masing. Apa yang kita termampu, terdaya, buatlah. Tak kira lah kita sebagai data analisis ke, kita sebagai media ke, kita sebagai content creator ke, itu kerja kita,
Kita dibayar gaji untuk buat benda tu, tapi above all, kita memang kita kena tetapkan sebenarnya niat kita yang paling asas, paling utama sekali, di samping kerja kita dibayar gaji untuk buat benda tu, adalah memang kita buat kerana benar-benar nak tengok Palestin bebas. Dan dia bukan sekadar kerja, dia bukan sekadar buat benda tu semata-mata untuk lunaskan ataupun sempurnakan kerja kita sahaja. So harapan untuk CGM sendiri, semoga, saya berharap, saya berimpian untuk melihat Cinta Gaza Malaysia sendiri sebagai sebuah NGO pertubuhan yang mampu mandiri dan selaras ataupun sebaris dengan NGO-NGO di peringkat antarabangsa lah. So, bila orang sebut CGM dekat Eropah ke dekat Arab Saudi ke, orang tahu, orang kenal, oh kau daripada Cinta Gaza Malaysia kan, Asas Ahibat Malaysian. Itulah harapan saya, InsyaAllah. Balik pada yang saya record betul ke? Saya tak tahu. Sebab yang Mariam cakap tadi, pasal niat asalnya, saya pun ada, betulkan saya kalau saya salah, Tuan Nadir rasanya ada sebut, katanya dalam apa pun tindakan kita bekerja ni, niat itu menuju ke arah pembebasan Baitul Maqdis. Niat ribat tu kan, yang disebut tu. Tuan Nadir ke? Betul lah, kalau ribat tu Tuan Nadir ada sebut memang. So itulah pentingnya untuk sentiasa reset niat semua. Betul. Okay, sebelum kita berakhir, Yam, dekat depan Yam ada satu mangkuk. Saya tak sure Yam dah tahu ke belum, tapi seperti yang lain-lain ni juga, di sini ada beberapa nama. Oh, okey, nama tim CGM. Betul. So boleh pick satu dan mungkin describe ataupun bagi satu pesanan positif ke pada orang tu. Oh, okay. Ataupun bagi tahu apa yang positifnya lah tentang dia. Kita tu. Aida. Tak ada yang cabut lagi kan? Saya tak tahu. Tak ada. Mungkin kita boleh tanya Tuan Director. Tak ada. Alright. So apa tadi pesanan? Bila dah kena nama sendiri ni susah pula. Mungkin nak describe macam malu pula, rasa nanti syok sendiri. Ikutlah pada Mariam nak cakap apa. Okay, so describe yang ringkas kan, sebab kita dah hampir ke penghujung kan. Okay. So Aida Munirah ni, pertama kali jumpa dia, saya rasa dia seorang yang macam happy go lucky lah. Tapi lama-lama bila kita bekerja bersama ni, kita boleh nampak yang sebenarnya Aida ni seorang yang dia berwatakan matang lah. Dia matang dalam cara bekerja, cara dalam delegate kerja, dalam memberi arahan. Kita nampak dia, kita sukalah cara dia, bukan sikap dia yang matang tu kan. Walaupun dia sebenarnya happy go lucky, dia peramah, tapi dia boleh combine dua ciri ni, membuatkan kita rasa selesa bekerja dengan dia. Itulah. Cukup ke Cik Aida? Cukuplah. Saya risau kalau tak muat baju saya macam mana. Okay, baik. Okay, terima kasih Mariam di atas kata-kata itu sedikit sebanyak memberi semangat lah untuk saya. Okay. Alhamdulillah, untuk episod kali ni kita dah sampai ke penghujungnya. Sebelum kita tamat, saya ada sedikit pesanan, berita. Jangan lupa untuk dapatkan buku karya kedua Tuan Nadir Al-Nuri, iaitu Sinci dari Kematian. Ini karya kedua, kesinambungan daripada karya pertama beliau, iaitu Sedekat di Penjara Terbesar Dunia, di mana buku ini mengisahkan tentang kehidupan di Gaza dari kacamata Tuan Nadir sendiri. So kalau macam nak tahu cerita-ceritanya dari awal beliau di Gaza macam mana, daripada buku pertama itu, boleh dapatkan buku Sedekat di Penjara Terbesar Dunia dan juga Seinci dari Kematian. Harus. Jangan risau, dia tak wajib tapi amat digalakkan. Okay, Mariam, terima kasih sangat-sangat sebab sudi luangkan masa untuk hari ini. Saya minta maaf kalau ada terkasar bahasa ke tersilap bahasanya. Okay, semoga kita berjumpa lagi, InsyaAllah.
Assalamualaikum. Assalamualaikum.